Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Cik Ramli, nombor matrik 221198 akan membentangkan refleksi kajian tindakan kami mengenai penggunaan kaedah tastah untuk meningkatkan penguasaan makhraj bagi bacaan surah Al-Fatihah dalam kalangan murid tingkatan 2. Berikut merupakan maklumat ringkas kajian. Nama sekolah yang kami pilih ialah Sekolah Menengah Bandar Baru Sultan Sulaiman di Pelabuhan Kelang, Selangor. Seterusnya kumpulan sasaran, 4 orang murid tingkatan 2 Anggrek yang terdiri daripada 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Berikut merupakan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid. Yang pertama, murid sangat lemah dalam bacaan makhraj ayat Al-Quran, dan yang kedua, murid tidak dapat membezakan sebutan makhraj huruf. Seterusnya, objektif kajian kami yang pertama untuk membantu murid memperbaiki makhraj dalam bacaan Al-Fatihah pada kalimah-kalimah tertentu. Yang kedua, 4 orang murid tingkatan 2 dapat menguasai makhraj pada kalimah tertentu dalam surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, mengetahui pendapat murid mengenai kaedah tastah yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya, refleksi gelung yang pertama. Okey, kita pergi kepada pra-refleksi. Pada awalnya, kami telah menjalankan ujian tilawah kepada semua murid tingkatan 2 Anggrek. Hasil daripada keputusan ujian tilawah, kami dapati terdapat 4 orang murid yang mendapat markah yang sangat rendah dalam ujian tersebut. Jadi, kami telah memilih 4 orang itu untuk menjalankan ujian pra, iaitu pada gelung yang pertama ke atas murid yang tersebut. Di sini saya lampirkan keputusan ujian pra pada gelung yang pertama. Kita dapat melihat murid A mendapat 40, murid B mendapat 40%, murid C mendapat 20% dan murid D mendapat 40% dalam ujian pra yang pertama. Seterusnya, refleksi semasa. Guru telah memperkenalkan kaedah tastah sebagai intervensi dalam kajian ini. Tastah merupakan singkatan bagi perkataan Arab iaitu tasih dan tahsin. Tasih adalah memperbetulkan dan tahsin adalah penambahbaikan. Kaedah tasih, guru akan menjalankan sesi bacaan Al-Fatihah secara bertalaki iaitu berhadapan bersama murid untuk memperbetulkan bacaan. Setelah itu, mengulangi kaedah tersebut bersama. Seterusnya, kaedah tahsin. Guru akan memperdengarkan audio bacaan Al-Fatihah dengan bacaan makhraj yang betul dan tepat oleh seorang qori dari YouTube kepada murid supaya mereka lebih ingat dan mahir dalam menyebut makhraj yang jelas dan betul. Kemudian, guru akan meminta murid untuk mengulang bacaan makhraj dengan betul dan tepat supaya murid dapat membiasakan sebutan makhraj bagi setiap kalimah yang tertentu dengan betul dan tepat. Okey, seterusnya post refleksi. Setelah melakukan pengajaran ke atas 4 orang murid dengan menggunakan kaedah tastah sebagai intervensi, guru telah mengadakan ujian post bagi menguji pembacaan Al-Fatihah murid. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah tastah sememangnya membantu mereka dari sudut pembacaan dan sebutan makhraj yang betul. Walaupun pada awal ujian dilaksanakan mereka berada pada tahap yang lemah, namun setelah kaedah tastah diperkenalkan, keempat-empat murid tersebut menunjukkan serta membuktikan peningkatan yang baik dalam sebutan makhraj. Di sini saya lampirkan keputusan ujian post pada gelung yang pertama yang mana terdapat peningkatan daripada ujian pra yang telah dilakukan yang mana murid A mendapat 70%, murid B 70%, murid C 60% dan murid D 80%. Di sini saya lampirkan perbandingan pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian post yang mana terdapat peningkatan daripada ujian pra kepada ujian post. Seterusnya, refleksi gelung yang kedua. Yang demikian, di gelung yang pertama, murid masih belum mencapai tahap cemerlang. Lantaran itu, setelah pelaksanaan gelung yang pertama, guru telah melaksanakan gelung kedua dengan menambah baik intervensi di gelung tersebut. Melalui gelung yang kedua, kaedah tastah telah ditambah baik dari segi penambahan masa bagi setiap sesi bersama guru dan pengulangan pendengaran audio yang lebih banyak berbanding yang telah dilaksanakan di gelung yang pertama. Justeru, setelah kajian dilakukan, guru mendapati hasil dari ujian post yang telah dilaksanakan di gelung yang kedua mencapai keputusan cemerlang iaitu 4 orang murid sasaran memperolehi markah sebanyak 100%. Berikut merupakan jadual iaitu perbandingan antara markah ujian post pada gelung yang pertama dan markah ujian post pada gelung yang kedua. Dan didapati murid A menambah daripada 70% kepada 100%, murid B daripada 70% ke 100%, murid C daripada 60% ke 100% dan murid D daripada 80% ke 100%. Dan akhir sekali, rumusan yang kami dapat dalam kajian tindakan yang kami lakukan iaitu penggunaan tastah dalam penguasaan makhraj
dalam pembacaan Al-Fatihah kami dapati penggunaan tas-tas sangat membantu murid untuk memperbetulkan makhraj yang seringkali salah dalam pembacaan Al-Fatihah. Jadi, kaedah tas-tas ni sangat membantu mereka dalam memudahkan mereka untuk menguasai penguasaan pembacaan surah Al-Fatihah. Itu saja, sekian daripada saya.